Pahang mungkin akan perketat jualan minuman keras secara terbuka dan undang-undang sedia ada akan diteliti. Laporan penuh kita bersama Muhammad Nur Fandi Zainal di RTM Kuantan. Tugas Pahang bakal memperketat penjualan minuman keras secara terbuka di negeri ini, terutama di kawasan yang mempunyai majoriti penduduk Muslim. Perkara tersebut bagi mengelakkan pertambahan kemalangan maut yang melibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Abdul Rahim Muda berkata, kerajaan negeri akan meneliti kembali undang-undang sedia ada bagi membolehkan pengambilan minuman keras itu dikawal dan diperketatkan. PBT di Pahang ni memang dah ada. Kawasan-kawasan di mana majoriti penduduk adalah Melayu, kita tidak membenarkan kedai-kedai yang 24 jam ni untuk menjual minuman arak. Dan kawasan-kawasan yang mungkin yang non-Muslimnya adalah majoriti, saya ingat ada dibenarkan lah. Tadi kita akan nyamak balik dari segi undang-undang sedia ada, bawah Akta Kerajaan Tempatan, undang-undang kecil perniagaan memastikan minuman keras ni sebagai satu perkara yang boleh memudaratkan lah kepada orang ramai. Sementara itu, Pengarah Perkeso Pahang, Tamizi Mukhtar, meminta orang ramai menyalurkan maklumat kepada Perkeso sekiranya terdapat kemalangan yang melibatkan kematian bagi menyegerakan bantuan. Minta bantuan masyarakat di luar sana, sama ada daripada pihak media ataupun pihak daripada luar sana, supaya menyalurkan maklumat kepada Perkeso berkaitan sekiranya ada terdapat maklumat kemalangan, maklumat berkaitan dengan kematian, untuk kita menyegerakan proses-proses untuk membantu mangsa-mangsa tadi. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan faedah pengurusan jenazah berjumlah RM2,000 kepada Zeti Haryati Hassan, 42 tahun, balu kepada kaki tangan Alam Flora, Allahyarham Irwan Hirman, 41 tahun. Irwan terkorban dirempuh kenderaan dipandu individu mabuk di Jalan Pintasan Kuantan baru-baru ini. Dalam majlis tersebut, waris turut menerima pencen daripada Perkeso menerusi skim faedah orang tanggungan berikutan arwah dalam perjalanan ke tempat kerja. 15 buah rumah setinggan di perkampungan nelayan Kampung Teluk Baru, Tanjung Lumpur, Kuantan dirobohkan dalam operasi meroboh penempatan haram. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Abdul Rahim Muda berkata, rumah-rumah terbabit telah dikosongkan dalam tempoh 14 hari setelah menerima notis daripada Pejabat Tanah dan Galian Kuantan. Abdul Rahim berkata penduduk terbabit kini ditempatkan di penempatan yang lebih selesa dengan menempatkan sebahagian mereka di flat program Perumahan Rakyat PPR Kampung Pak Mahat. Jelasnya kawasan setinggan terbabit membantutkan rancangan pembangunan di kawasan itu yang memberi pelbagai manfaat kepada penduduk setempat. Pembangunan itu termasuk pembinaan jalan utama yang menghubungkan pusat jualan Bazar Serambi Teruntum milik kerajaan negeri ke perkampungan tersebut. Notis yang telah diberikan oleh pihak Pangkuasa Tanah Negeri Pahang kepada penduduk-penduduk yang duduk secara tidak sah di kawasan ini. Sebenarnya kita nak membantu penduduk sini ditempatkan di penempatan yang lebih baik yang ada di sini, yang duduk secara tidak sah. Penempatan yang akan duduk dengan lebih baik dengan ada kemudahan api, elektrik dan sebagainya, dan kerajaan negeri akan membantu. Berbaki 15 buah rumah setinggan lagi yang masih berpenghuni, mereka juga akan dipindahkan ke penempatan baharu yang lebih baik dan mempunyai kemudahan asas. Hasil siasatan mendapati sebahagian penghuni rumah setinggan itu merupakan penduduk asal flat PPR Kampung Pak Mahat sejak 2013 dan diberikan pampasan, namun mereka kembali menghuni di tanah kerajaan itu. Beliau berkata demikian ketika meninjau operasi merobohkan penempatan haram di Kampung Teluk Baru, Tanjung Lumpur, Kuantan. Empat 40 buah keluarga di Perumahan Awam Kos Rendah, Taman Sri Kemuning, Temerloh menerima makanan keperluan sempena sambutan Syawal. Sumbangan itu diserahkan Persatuan Orang Merdeka dan Cakna Temerloh, Cakna, hasil sumbangan daripada Temerloh Bistro. Pengerusi Koma Cakna Abdul Jamil Yaakob berkata sumbangan berupa makanan keperluan asas seperti beras, minyak, sarden, susu dan telur bernilai RM50 sehingga RM60 bagi sebuah keluarga itu supaya mereka dapat meraihkan Syawal dengan penuh kegembiraan.
Pada awal PKP sejak 18 Mac lalu, persatuan itu telah mengagihkan sumbangan dalam daerah Temerloh agar tiada masyarakat yang memerlukan tercicir daripada menerima bantuan. Temerloh besok inilah untuk yang ke-5 kali lah kita dah bekerjasama dan kita harap akan berterusan dan saya mengalu-alukan jugalah kepada individu lain, syarikat-syarikat lain, badan-badan korporat lain untuk bekerjasama dengan kami supaya tiada lagi yang kata masyarakat yang tercicir untuk makanan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Pahang. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Fandi dengan perkembangan tersebut.